Terima kasih kepada Cikgu Amira di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Okey, untuk menjawab soalan tadi iaitu wajarkah seorang guru bukan option mengajar PJ? Bagi pendapat peribadi saya, soalan tersebut tak mudah dijawab dengan hanya ya ataupun tidak. Izinkan saya memberi pandangan peribadi saya kenapa saya berkata sedemikian. Okey, untuk menjadi seorang guru PJ yang baik, yang berkesan, yang bagus, yang cemerlang, bagi pendapat peribadi saya, dia perlu memenuhi kriteria ini. Okey, nombor satu adalah guru PJ itu sendiri perlu tahu matlamat dan juga tujuan pendidikan jasmani. Dan macam mana pendidikan jasmani ini menyumbang kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Dan cikgu sendiri kena tahu membezakan di antara sukan, latihan dan juga pendidikan jasmani sendiri. Cikgu kena tahu maksud pendidikan jasmani. Itu adalah asas ya. Nombor dua, cikgu kena tahu kepentingan pendidikan jasmani dan macam mana dia menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak tersebut. Macam mana keunikan PJ berbanding dengan subjek lain dan macam mana keunikan ini menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak tersebut berbanding dengan subjek-subjek lain. Okey, jika seseorang guru pendidikan jasmani itu tidak faham, tidak tahu, tidak mengambil serius, tak tahu kepentingan, dia tak mengambil serius terhadap subjek ini. Bila cikgu tak mengambil serius terhadap subjek ini, macam mana kita nak harapkan orang luar, orang lain dan anak murid kita mengambil serius terhadap subjek ini. Okey, nombor tiga, tentang DSKP. Okey, cikgu sendiri perlu tahu, perlu faham, perlu menguasai DSKP tersebut. Bukannya kita perlu hafal daripada A, daripada muka depan hingga ke muka belakang, tak. Tapi kita perlu faham apa intipati dia. Sebab jika kita tidak faham, macam mana kita nak menjayakan objektif PJ di Malaysia. Okey, nombor 4, antara yang paling penting, cikgu perlu mempunyai ilmu yang pelbagai, ilmu yang luas dalam pelbagai jenis bidang. Okey, so nombor 1 yang paling penting bagi saya, sebab kita deal dalam PJ ni 75% adalah kemahiran, kita perlu mempunyai ilmu yang kukuh dalam pembelajaran motor. Apabila kita mempunyai ilmu yang kukuh dalam pembelajaran motor, kita akan ada ilmu dalam teori-teori pembelajaran motor. Teori ini walaupun hanya teori, tetapi dia berlandaskan kepada kajian-kajian yang kukuh, kajian-kajian yang dah dibuktikan. Jadi dia akan membantu kepada PDP kita. Dalam pembelajaran motor pun, kita akan dapat tahu macam mana nak susun satu aktiviti, macam mana nak beri maklum malas, jenis-jenis maklum malas, timing dia. Jadi benda-benda ni akan memberi kesan negatif atau positif terhadap pembelajaran kanak-kanak. Jadi apabila ilmu kita kukuh dalam pembelajaran motor juga, kita dapat membezakan apakah beza prestasi semasa, apakah beza pembelajaran jangka panjang. So benda dua ni adalah dua benda yang berbeza yang cikgu PJ perlu tahu apa beza dia. Okey. Jadi nombor 2, motor control. Motor control, apabila cikgu mempunyai ilmu dalam motor control, kemungkinan cikgu akan berpegang kepada dua teori yang kukuh, iaitu skema ataupun ecological dynamic. Jadi teori-teori ni seperti yang saya katakan tadi, walaupun dia hanya teori tetapi dia berlandaskan kepada kajian-kajian yang sangat kukuh, bukti yang kukuh. Jadi aktiviti-aktiviti kita akan berlandaskan kita punya motor control ni. Macam mana movement tu terjadi, kita memahami movement tu, macam mana pergerakan tu boleh wujud. Jadi aktiviti-aktiviti yang kita bina ni akan berlandaskan teori-teori tadi. Jadi maksudnya aktiviti-aktiviti kita tadi adalah berlandaskan bukti-bukti yang kukuh tadi. Okey. Nombor 3 adalah perkembangan semula jadi, perkembangan motor kanak-kanak, tentang ilmu tentang growth maturation, kematangan, pembesaran semua tu. Apabila cikgu sendiri tahu ilmu tentang pembesaran kanak-kanak, kita faham dia punya pembesaran semula jadi kanak-kanak. Kita faham perubahan biologi semula jadi kanak-kanak. Apa perubahan yang sedang berlaku kepada kanak-kanak tersebut pada umur-umur tertentu. Macam mana proses kematangan memberi kesan pembelajaran kepada kanak-kanak tersebut. Apakah kesan kematangan ni kepada prestasi semasa. Ada dua kanak-kanak yang sama umur, sama kelas, sama ketinggian, mungkin sama ketinggian, tapi apakah perbezaan macam mana kematangan yang berbeza dapat memberi kesan kepada A dan B ini. Jadi ini adalah satu ilmu yang sangat penting bagi saya, sebab ilmu ini dapat membuat kita memahami kanak-kanak dengan lebih mendalam. Okey, nombor 4, ilmu daripada segi fisiologi. So terutamanya fisiologi kanak-kanak. Apabila kita memahami fisiologi, kita memahami badan seseorang dengan lebih mendalam. Apabila kita memahami fisiologi kanak-kanak, kita dapat membezakan di antara fisiologi kanak-kanak dan juga fisiologi orang dewasa. Jadi apabila kita melakukan aktiviti, kita menyediakan satu aktiviti latihan, kita dapat faham
apakah perubahan fisiologi yang berlaku pada ketika itu juga, dan juga apakah perubahan fisiologi yang kita harapkan jangka panjang. Okey. Dan seterusnya biomekanik. Jadi kita tahu apabila kita ada ilmu tentang biomekanik, kita boleh sesuaikan satu pergerakan, sesuatu exercise, sesuatu senaman yang bersesuai dengan kebolehan, kemampuan kanak-kanak tersebut, dengan umur kanak-kanak tersebut. Jadi kita tahu apa beza, apakah aktiviti yang sesuai, yang selamat, apakah yang kurang sesuai untuk seseorang kanak-kanak tersebut. Okey. Seterusnya ilmu suaian fizikal. Okey, dengan ilmu-ilmu yang saya nyatakan tadi, ilmu dengan tambah dengan suaian fizikal ini, kita akan faham konsep dan prinsip asas strength conditioning ataupun suaian fizikal ni lah. Kita akan tahu prinsip-prinsip yang penting, ansur maju, jenis-jenis senaman untuk meningkatkan komponen-komponen kejagasan ini. Okay? Sebab dalam PJ 25% adalah komponen kejagasan. Jadi suaian fizikal, ilmu dia adalah satu ilmu yang sangat penting bagi saya lah. Dan seterusnya ilmu psikologi. Dan apabila cikgu tu mengetahui ilmu psikologi, terutama psikologi sukan kanak-kanak, dia tahu apakah keperluan kanak-kanak, macam mana nak membuat aktiviti yang dapat memenuhi keperluan kanak-kanak, macam mana seorang guru tu nak menjadikan seorang guru tu berperwatakan untuk menjayakan aktiviti PJ, untuk menarik minat kanak-kanak, macam mana nak menaikkan motivasi kanak-kanak. Jadi benda-benda ni adalah penting. Selain itu ilmu pedagogi yang kita biasa belajar lah. Jadi kesemua ilmu ini akan saling berinteraksi untuk menjadikan seorang guru yang hebat. Okey, ilmu ini bukan saja dapat menaikkan martabat guru pendidikan jasmani di Malaysia, tetapi dia dapat menjadikan seorang guru pendidikan jasmani itu punya aktiviti. Seorang guru pendidikan jasmani itu hebat lah, boleh kata hebat, bagus, baik. Okey. Dan bukan nak suruh jadi pakar dalam semua bidang, pakar yang betul-betul seperti seorang PhD, tak. Tetapi sekurang-kurangnya tahu ilmu sedikit dalam pelbagai jenis bidang. Okey. Dan nombor 5, dengan ilmu dan pengalaman yang kita ada, dia akan menjadikan seorang itu berkemahiran. Okey. So apabila seorang itu berkemahiran, dia dapat adaptasi terhadap sesuatu situasi tertentu. Sebagai contoh saya bagi apabila seorang guru tu dah mereka satu pembelajaran PDP, dia dah dia kata nak buat sesuatu tapi tiba-tiba hujan, ataupun tiba-tiba tempat tu basah, ataupun guru lain dah mengambil tempat tersebut, tiba-tiba alat tu ada orang lain nak pakai alat tersebut. Jadi guru dengan ilmu yang dia ada tadi dan juga ditambah dengan pengalaman, dia dapat adaptasi terhadap situasi tersebut dan dapat menjayakan objektif ataupun menukar objektif di CP-CP untuk melaksanakan PDP tadilah. So itu adalah cikgu yang berkemahiran. Okey. Jadi dan akhir sekali, itu nombor 6, iaitu minat lah. Okey, apabila seorang cikgu tu minat dan passionate terhadap subjek pendidikan jasmani, dia akan lebih bersemangat. Apabila dia semangat, dia minat, dia akan cuba cari ilmu-ilmu yang saya sebut tadi. Walaupun dia tak pandai, dia akan cuba mencari ilmu betul-betul, dan dia akan buat sesuatu, mengajar dengan betul-betul. So apabila dia buat benda tu semua, aktiviti dia mantap. So apabila aktiviti dia mantap, budak lagi suka. So apabila budak lagi suka, budak akan lagi engage terhadap aktiviti dia akan minat terhadap aktiviti PJ. So senang kita nak mencapai objektif PJ dan juga matlamat dan tujuan PJ apabila semua ni ada, apabila kita minat tadi. Okey. Jadi berbalik pada soalan cikgu tadi, adakah PJ ni seorang guru bukan option, boleh mengajar PJ atau tidak? Jika seorang guru bukan option tu dapat memenuhi kriteria ini, saya boleh kata ya. Tapi jika seorang guru yang option tidak memenuhi kriteria ini, bagi saya tidak. Okey, sebab guru option, walaupun dia option PJ, ni tak menjadi lesen dia menjadi seorang guru yang hebat. Cuma di sini guru option telah didedahkan, dia mempunyai kelebihan sebab dia dah didedahkan dengan ilmu-ilmu ini tadi. Jadi dia mempunyai kelebihan berbanding dengan ilmu yang bukan option tadi. Okey. Jadi itulah pendapat peribadi saya. Jadi terima kasih di atas soalan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.